welcome back to my channel, Sabrina Osman. Seperti yang dijanjikan, hari ni aku akan sambung cerita kiranya kira part 2 lah. Cerita yang berbeza, cuma masih lagi jin yang sama, iaitu Ummu Sibyan. Jom aku teruskan. Pada sekitar tahun 2015, Siti bukan nama sebenar, masih lagi sekolah tau. Tapi pada masa tu umur dia lebih kurang 17 tahun. Jadi ada satu hari tu, Siti ni dia busy dengan kelas tambahan dan exam, jadi dia terpaksa balik lambat. Dia ni duduk dekat Penang tau. Penang yang dia duduk ni betul-betul sempadan dengan Kedah dengan Perak. So bukannya kat kawasan pulau tu. Jadi dia ni berulang alik lah dari sekolah ke rumah setiap hari tau. Dan tak tinggal asrama sebab nak jaga adik-beradik dia. Jadi masa tu dah nak pukul 6 petang. Jadi dia pun cepat-cepatlah nak balik ke rumah. Sampai je dekat depan rumah, dia terus masuk sebab takut nak berlama-lama dekat luar rumah menjelang waktu maghrib. Jadi dia tahulah tentang kewujudan Ummu Sibyan pada waktu-waktu macam tu. Jadi siapa Ummu Sibyan tu? Kat video yang lepas aku ada explain pasal dia ni. Tapi tak apalah, aku boleh explain sedikit pasal dia ni lagi dekat video kali ni. Kot adalah yang belum tengok video aku yang lepas kan. Jadi Ummu Sibyan ni dia memiliki wajah yang sangat mengerikan dengan mata satu yang sangat besar. Lepas tu dia merangkak dekat dinding dan siling rumah macam cicak. Korang bayangkanlah merangkak kat atas dinding kan. Jadi dalam kisah Nabi Sulaiman dan jin Ummu Sibyan ni, jin ni dia mampu masuk ke dalam rahim orang perempuan dan ikat rahim tu, lepas tu dia sumbatkan dengan tujuan tak boleh mengandung, dan jin ni dia akan tendang janin sampai berlakunya keguguran dan jadikan rahim tu kosong semula. Nampak tak? Gangguan dia lah. Jadi anak-anak yang umur bawah 7 tahun ke bawah mesti akan diganggu kalau main dekat luar rumah masa maghrib. Memang seram kan? Okey, aku sambung balik cerita. Jadi Siti ni pun dia masuklah ke dalam bilik dia macam biasa. Dia terus berbaring dekat atas katil. Dia bercadang lah nak rehat kejap lah kan sebelum azan maghrib. Tapi otak dia penat sangat tau lepas subjek yang dia belajar tadi tu. Jadi dia pun terlelap dengan baju sekolah. Lepas tu Siti terjaga dari tidur. Dia rasa badan dia berat sangat tau. Macam lumpuh pun ada, tak boleh nak gerak langsung. Dalam keadaan yang susah nak bangun tu, telinga Siti ni dia fokus dekat satu suara halus dan begitu nyaring lah suara tu. Seolah-olah macam ada satu budak perempuan tengah menangis teresak-esak dekat satu sudut hujung bilik dekat almari pakaian sebelah tingkap dia. Lepas tu dia pun rasa macam sudah bala apa pula ni kan. Dia bercakap dalam hati. Jadi perasaan dia ni jadi tak menentulah dengan tenaga yang dia kerah tu untuk menggerakkan badan, membuatkan Siti rasa sangat lemah lah. Jadi dalam masa yang sama, suara teresak-esak tadi semakin menghampiri dia dan jelas kedengaran. Masalahnya masa dia balik tadi, dia memang tak buka lampu tau. Jadi memang terus tidur. Bangun je bilik dah gelap gelita, memang tak nampak apa-apa pun. Jadi suara yang tadi semakin menghampiri dia tu tiba-tiba diam. Jadi Siti ni dia macam tarik nafas lega lah kan. Lega lah, tapi tak adalah lega sangat sebab badan memang tak boleh nak gerak. Jadi belum pun sempat dia berfikir apa nak buat, dia terasa macam ada hembusan nafas naik turun. Memang kuatlah hembusan nafas tu menghampiri telinga kanan dia. Lepas tu benda tu pun cakap macam ni, aku dekat sebelah kau. Lepas tu macam seolah-olah membisik lah dekat sebelah telinga dia kan. Jadi Siti dah terketar-ketar lah dengan hati yang macam nak pecah tu. Dia punya takut tu, dia palingkan juga muka dia nak tengok siapalah yang bergurau dengan dia waktu-waktu macam tu kan. Jadi lepas tu bukan main terkejut lagi dia, Siti ni terus pejamkan mata. Memang rapat betul lah dia pejam kan, sebab dia sangat-sangat terkejut dengan apa yang dia nampak tu. Kalau menurut pandangan dia tadi tu, dia ternampak ada satu muka yang pecah, kulit yang merekah dan terbelah bernana-nana, seolah-olah kesan direjam ke dalam kawah api yang tengah mendidih tu, dengan mata yang tersembul keluar. Memang jelaslah nampak urat mata biru dan merah timbul dekat mata putih jin tu tau. Jadi bentuk bibir dia tu melecur, diseliputi dengan darah dan ulat-ulat kecil yang sangat banyak. Lepas tu gigi taring dan lidah terkeluar macam ular. Walaupun waktu tu gelap tak nampak apa, tapi macam ada cahaya luar yang membolehkan Siti nampak benda tu tau.
Jadi memang waktu Siti palingkan muka dia tu, dia dah betul-betul dalam posisi merangkak, tangan hitam penuh dengan kudis, jengkam katil dengan muka dia yang sejengkal je daripada Siti. Jadi dalam keadaan cemas, Siti pun berusahalah baca ayat kursi, tapi berterabur lah sebab tengah ketakutan kan, jadi tunggang terbalik. Lepas tu benda tu pun ketahukan Siti. Dia cakap, kau pun baca salah, baca pun tak betul. Jin tu cakap macam tu lah kan, dengan nada yang mengejek lah. Jadi Siti pun dia tercari-cari, dia benda tu pergi mana. Tadi ada dekat sebelah dia. Lepas tu tiba-tiba dia terdengar bunyi dum. Benda tu dah merangkap betul-betul atas badan Siti, dengan lidah yang terjelit-jelit panjang, berlendir, terasa macam menjilat-jilat muka Siti tau. Memang berjurailah air mata Siti. Time tu dia memang menangis teresak-esak sambil panggil abah dia. Kebetulannya Siti ni dia boleh telepati dengan abah dia sejak umur dia 15 tahun tau. Jadi dalam keadaan genting selalunya bolehlah minta bantuan, tapi dengan syarat kalau abah dia masa tu tengah tidur juga, baru boleh abah dia datang tolong. Tapi malangnya keadaan tak menyelebihi Siti pada waktu tu. Dia kejutkan abah dia dengan goncang-goncangkan badan abah dia, tapi abah dia tak bangun pun. Abah dia tengah kerja shift malam pada waktu tu. Jadi benda tu dia tak berhenti mengilai tau, tapi dia tak cederakan Siti pun. Dia cuma mengusik je lah kan. Jadi dia Siti pun menangis lah sepuasnya. Lepas tu dia pun tarik nafas dalam-dalam. Hati dia cakap, ingat Allah, ingat Allah. Lepas tu baru Siti tak berhenti sebut Allah, Allah, Allah. Yang tu je yang diyakin dengan tawakal sepenuh hati. Lepas tu benda tu marah lah, kau diam. Aku kata diam, macam tu kan. Rasa bergegar lah bilik tu dengan suara jin tu tengking tau. Panas lah kot, tapi Siti dia lawan lah. Dia dah rasa sangat yakin, rasa macam satu kekuatan meresap dalam diri dia. Jadi dia teruskan zikir nama Allah, Allah, Allah kan. Sampailah tangan dia rasa boleh genggam. Lepas tu dia dapat balik kawal badan dia. Dia pun hentak tangan dia sekuatnya untuk lonjakkan badan dia ni bangun. Lepas tu lari dekat bilik utama. Rambut dia dah serabai dengan kusut lah masa tu kan. Adik-adik Siti yang tengok Siti masa tu, diorang pun tanyalah, hang okey tak ni? Adik-adik dia ni jadi cuak lah tengok dia yang masih lagi tercungap-cungap tu kan. Tapi Siti ni dia diam je, macam blur tau. Pada waktu tu adik-adik dia ni tengah tengok movie. Jadi adik-adik dia pun cakap lah dengan dia kan, tadi kami dengar macam hang berdesam, merengek. Lepas tu tiba-tiba berdentun tapak kaki lari mai dekat sini. Terkejut tahu tak, mamai ke apa ni? Adik-adik dia kata gitulah. Tapi salah seorang daripada adik dia bangun, lepas tu turun dekat tingkat bawah lah sebab nak minum air kan. Lepas tu Siti ni dia diam je macam patung tau. Diam je sambil dia pandang lah skrin laptop yang terang benderang tu. Tiba-tiba Siti dengan adik dia yang seorang lagi ni terdengar macam bunyi telefon tau. Lepas tu adik dia cakap lah, kak, phone hang bunyi dari tadi tu. Ish, kacau lah, pilah ambil tengok kat bilik. Jadi adik dia ni macam rasa terganggu lah kan, sebab telefon tu berdering tak berhenti-henti. Masa dia cakap tu, dia toleh lah dekat kakak dia kan. Tapi belum habis lagi adik dia cakap, dia terpandangkan yang Siti ni pegang telefon tau. Lepas tu dia terus terdiam. Lepas tu Siti ni dia hulurkanlah tangan dekat adik dia kan. Tangan Siti masa tu tengah pegang telefon tu. Habis tu phone siapa pula yang berbunyi-bunyi dekat dalam bilik tadi tu kan. Masa tu adik Siti yang seorang lagi tu yang pergi dekat dapur nak minum air tu kan, dia terdengar lah ada orang ketuk pintu dengan kuat sekali. Tapi dia heran tau, sebab ibu dia yang tidur dekat ruang tamu tu tak terjaga pun, sedangkan dapur tu tak jauh pun daripada ruang tamu. Jadi adik Siti ni dia teragak-agak lah nak buka pintu. Nak buka ke tak ni kan, dia fikir gitulah, kan. Kotlah diorang ni nak minta bantuan ke, India belakang gaduh ke kan, adik dia terfikir gitulah. Tangan dia ni menggigil-gigil tau nak buka pintu. Tapi nasib baik abang dia halang tau. Abang dia cakap, jangan, bukan siapa-siapa tu, pergi naik tidurlah dengan kakak. Buat apa kat bawah ni? Abang Siti masa tu dia cakap macam tu tau. Lepas tu adik dia kata lah, orang nak minum air kan, dahaga. Lepas tu abang dia kata, dah, abaikan je, ajak kakak tidur sama-sama. Abang Siti cakap macam tu lah. Tak naklah adik dia pergi buka pintu kan nanti tak apa-apa nampak kan. Malam tu diorang bertiga tidur sekali tau, Siti dengan adik-adik dia lah. Tapi adik-adik Siti ni dia macam takut tau dengan dia, sebab dia diam je. Masing-masing memang tengah
fikirlah tentang kejadian yang berlaku pada malam tu tau. Keesokan harinya, Abang Siti ni dia demam panas. Lelaki kalau demam kan memang teruk kan. Memang satu harilah dia tak keluar daripada bilik. Siti dia macam blur tau. Selalu dia paling riuh dalam keluarga dia. Cuma 2-3 hari lepas kena gangguan tu, dia macam hilang semangat. Jadi blur macam mana entah kan. Orang tanya tak jawab. Setiap kali naik tingkat atas nak pergi masuk bilik dia mesti akan rasa macam seram tau. Macam ada sesuatu yang tak kena. Macam ada benda lain yang duduk sebilik dengan dia. Terasa macam benda tu tunggu depan pintu. Macam tengah tengok dia, lambai-lambai suruh masuk kan. Macam ni kan. Bunyi tangga pun dia rasa macam ada orang ikut tau. Pernah sekali lah bila bunyi dia terus pergi tengok. Tapi tak ada apa-apa pun. Kadang-kadang tu dia ajak adik dia temankan. Atau dia lari cepat-cepat ambil baju. Lepas tu dia pun cepat-cepat lah lari macam kena kejar apa-apa kan. Turun ke bawah. Jadi 3 hari tak tidur bilik sendiri tau. Esoknya abah dia balik kerja petang. Dia buat keputusan nak cerita dekat abah dia. Pasal abang dia diam je kan. Mungkin memang dia tunggu Siti cerita lah. Tapi dia tak cerita dekat mak dia. Sebab takut nanti mak dia rasa takut pula kan. Jadi abah dia pun kata, malam ni Kak tidur dengan adik lah. Jangan pergi bilik tu. Abah dia cakap, mungkin abah ingat ada orang hantar something dekat anak dia ke kan. Jadi muka abah dia macam serius lah. Siti ni dia ikut je apa abah dia cakap. Kalau abah tak suruh pun dia memang tak nak tidur dalam bilik tu lah. Sebab seram kan. Dan macam apa entah, memang menyeramkan betul lah. Malam tu dia tengok abah dia masuk dekat bilik dia. Abah dia solat dalam tu. Lepas tu abah dia duduk atas sejadah. Lepas tu abah dia baca Yasin. Dia tak tahu abah dia baca berapa kali. Tapi yang pastinya sepanjang malam. Lepas tu dia pun cakap dengan abah dia, Abah, dia duduklah sebelah abah dia kan. Dalam hati dia nak tanya keadaan okey ke tak. Hati dia hati dia pun dah tenteram lepas cerita dekat abah dia. Lepas tu abah dia pun katalah, dia nak usik kak je tu. Dia kata kak lalai hari tu. Lepas tu Siti pun macam, mana abah tahu kan. Dia mai ke? Siti tanya kan. Jadi malam tu abah panggil jin tu. Malam tu kan abah tidur dekat bilik Siti kan. Lepas tu rasa macam ada benda tampak kaki abah dia tau. Lepas tu terkejut lah, abah dia pun terjaga. Lepas tu jin tu pun cakap, ada apa panggil dia kan. Lepas tu abah Siti pun berdialog lah sikit. Siti pun tanyalah dekat abah dia, yang orang cerita muka dia apa semua tu betul kan. Lepas tu abah dia kata, betul lah tu, siap sengih lagi waktu depan abah dia. Abah dia pesan, janganlah kacau anak aku dah. Lepas tu Siti pun tersengih-sengih. Memang salah dia pun lah. Dia tidur senja kan. Dengan solat maghrib, isyak apa semua terlepas. Memang mendapat lah kan. Lepas tu abah dia pesan, lepas ni jaga diri, jaga solat. Lepas tu semua okey je macam biasa. Dia dah dapat balik lah semangat dia. Walaupun kadang-kadang rasa macam something wrong kan. Dia abaikan je lah. Orang kata setiap rumah akan ada satu bilik yang tak berapa menyenangkan lah. Sebab tu kena ambil cakna struktur pembinaan rumah. Bilik tak boleh setentang dengan pintu tandas ataupun bilik lain. Sebab tu itu jadi laluan dia lah kan. Jadi bilik kalau tingkat atas tak elok sebaris dengan tandas kat bawah. Kedudukan katil jangan betul-betul bawah tiang tengah siling rumah. Nanti mudah kena tindih. Macam tu lah orang katalah kan. Jadi pengajaran daripada cerita ni, lepas je balik rumah terus mandi, tukar baju dan kalau boleh janganlah tidur time-time dah nak maghrib. Tapi biasalah kan, kadang-kadang kita ni penat kan. Kadang-kadang kita pun terlalai sikit kan. Lepas tu kita balik-balik je dah penat gila terus je tertidur. Tapi itulah kita kena berwaspada lah sebab benda-benda macam ni dia tak boleh tengok kita lalai. Tengok kita lalai sikit je time tu lah dia main nak kacau kan. Dia tengok orang jugalah. Ada certain orang dia akan kena gangguan macam tu. Tapi ada certain orang kalau nasib dia baik tak adalah kena gangguan kan. Apa pendapat korang dengan cerita kali ni? Harapnya korang sukalah dengar. Dengar boleh, nak percaya terpulang pada korang. Jadi aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab support dengan channel aku. Jangan lupa subscribe dan like. Follow TikTok aku juga, Sabrina Osman. Jumpa korang di next video. Bye.